Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aina Natasha binti Cik Rusuf ingin membentangkan mata pelajaran SJHK 3203 Sejarah Perkembangan Politik Tanah Melayu sehingga awal abad ke-20. Yang pertama, sejarah perluasan pengaruh British di Tanah Melayu. Pengenalannya, perluasan kuasa British di Tanah Melayu bermula sejak akhir abad ke-19 hingga tamat Perang Dunia Pertama. Pemerintahan kerajaan British bersilih ganti antara Parti Liberal dan Parti Konservatif. Perkembangan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk kepentingan ekonomi, politik dan keselamatan bagi British. Terdapat beberapa faktor yang mendorong British campur tangan di Tanah Melayu. Yang pertama, golongan saudagar swasta dan pegawai-pegawai kolonial di negeri-negeri Selat mendesak kerajaan British mengubah dasar tidak campur tangan kerana mereka melihat negeri-negeri Melayu mempunyai kekayaan terutamanya hasil bumi seperti biji timah dan emas. Keadaan politik di negeri-negeri Tanah Melayu ketika itu bergolak disebabkan pertikaian dalam kalangan kerabat diraja dan pembesar disebabkan perebutan tahta dan kawasan terutamanya di negeri Perak, Selangor, Pahang dan Negeri Sembilan. Yang ketiga, keserabutan di negeri ini ditambah lagi dengan konflik antara saudagar Cina dan kumpulan kongsi gelap. Yang terakhir, pada masa yang sama, pemerintahan biji timah juga meningkat akibat revolusi perindustrian yang berlaku di Eropah. Ia menyebabkan berlakunya persaingan antara kuasa-kuasa Eropah untuk menguasai negeri-negeri di alam Melayu yang kaya dengan bahan mentah. Perluasan kuasa bagi pihak British bermula dengan Perjanjian Pangkor. Perjanjian Pangkor 1974 merupakan satu perjanjian antara British dan Sultan Perak iaitu Sultan Abdullah yang menandakan permulaan campur tangan British secara rasmi di Tanah Melayu. Perjanjian ini ditandatangani di Pulau Pangkor dan bertujuan menyelesaikan konflik perebutan tahta di Perak serta mengawal kekacauan akibat pergaduhan kongsi gelap Cina dan industri biji timah. Kisahnya bermula dengan permulaan kepada Perjanjian Pangkor bermula dengan pergolakan politik di negeri Perak dan kepentingan British dalam mengawal perdagangan biji timah di Tanah Melayu. Pada pertengahan abad ke-19, Perak merupakan salah satu negeri terkaya dengan sumber biji timah yang menjadi daya tarikan utama bagi kuasa-kuasa luar termasuk British. Sebelum perjanjian, Perak berada dalam keadaan tidak stabil akibat perebutan tahta antara beberapa pewaris sultan. Pada tahun 1871, Sultan Ali, Sultan Perak ketika itu mangkat tanpa pewaris yang jelas. Ini menyebabkan beberapa calon termasuk Raja Abdullah dan Raja Ismail bersaing untuk menduduki tahta. Raja Ismail akhirnya diiktiraf sebagai Sultan, namun Sultan Abdullah merasakan beliau lebih layak kerana kedudukannya dalam hierarki keluarga diraja. Pada masa yang sama, Perak juga menghadapi masalah sosial dan ekonomi yang serius akibat perbalahan antara kongsi gelap Cina iaitu Gihin dan Haisan yang berebut menguasai kawasan perlombongan biji timah di Larut. Pergaduhan antara kedua-dua kumpulan ini menyebabkan ketidakstabilan dan gangguan ekonomi di kawasan tersebut. Dan keadaan semakin buruk apabila ianya tidak dapat dikawal oleh pemerintah tempatan. British yang pada waktu itu berminat untuk mengawal perdagangan biji timah dan melindungi kepentingan ekonominya, melihat peluang ini untuk campur tangan dalam politik tempatan. Sir Andrew Clark, Gubernur negeri-negeri Selat, menganggap penyelesaian krisis di Perak sebagai cara untuk memperluas pengaruh British di Tanah Melayu. Perjanjian Pangkor ini berbutir setelah kemangkatan Sultan Ali pada tahun 1971. Raja Abdullah merupakan raja muda ketika itu yang sepatutnya dilantik sebagai Sultan baharu Perak tetapi tidak hadir ke upacara pengebumian almarhum Sultan Ali telah diketepikan daripada jawatan Sultan. Sebaliknya, Bendahara Raja Ismail telah diangkat menjadi Sultan Perak yang baharu kerana mengikut istiadat Raja-Raja Melayu Perak. Baginda ialah Sultan yang sah kerana memiliki alat-alat kebesaran diraja. Raja Abdullah berasa tidak berpuas hati dengan perlantikan tersebut. Raja Abdullah yang sedang berusaha untuk mendapatkan tahta Perak melihat campur tangan British sebagai peluang untuk memperkukuhkan kedudukannya. Oleh itu, pada tahun 1873, Baginda menulis surat kepada pihak British di Pulau Pinang memohon bantuan bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai Sultan. British setuju untuk menyokong Raja Abdullah. Namun, dengan syarat bahawa Raja Abdullah akan menerima
penasihat British iaitu resident yang akan membantu dalam pentadbiran negeri. Persetujuan ini akhirnya membawa kepada rundingan yang menghasilkan Perjanjian Pangkor pada 20 Januari 1874. Perjanjian ini dinamakan sempena tempat perbincangan diadakan, iaitu di atas kapal HMS Pluto berhampiran Pulau Pangkor. Seterusnya, British meluaskan kuasanya dengan pembentukan Negeri-Negeri Selat NNS. Negeri-Negeri Selat dibentuk pada pertengahan abad ke-19 oleh pihak British dan terdiri daripada 3 kawasan utama iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Negeri-Negeri Selat merupakan sebahagian daripada jajahan takluk British di Tanah Melayu dan bertindak sebagai pusat perdagangan penting di rantau ini. Tingkat pembentukan Negeri Selat Pulau Pinang 1786. Pulau Pinang adalah negeri pertama yang jatuh di bawah penguasaan British. Pada tahun 1786, Francis Light, seorang pedagang British, berjaya memujuk Sultan Kedah untuk menyerahkan Pulau Pinang kepada Syarikat Hindia Timur British sebagai pertukaran bagi perlindungan daripada ancaman luar, terutamanya dari Siam dan Burma. Pulau Pinang kemudian dinamakan Prince of Wales Islands dan pada tahun 1805, ia menjadi sebuah pelabuhan bebas dan pusat perdagangan yang berkembang pesat. Seterusnya, Singapura 1819. Singapura menjadi sebahagian daripada negeri-negeri selat selepas Sir Stafford Raffles menandatangani perjanjian dengan Sultan Hussein Shah dari Johor pada tahun 1819. Perjanjian ini membenarkan British mendirikan pelabuhan di Singapura yang kemudiannya menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di rantau ini. Singapura berkembang pesat sebagai pusat pelabuhan bebas, menarik pedagang dari seluruh dunia. Akhir sekali Melaka. Melaka berada di bawah penguasaan Belanda sebelum ia ditukar dengan British melalui Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Melalui perjanjian ini, Belanda menyerahkan Melaka kepada British sebagai pertukaran bagi wilayah-wilayah di Sumatera. Melaka tidak sepenting Pulau Pinang dan Singapura tetapi masih memainkan peranan penting sebagai laluan perdagangan di Selat Melaka. Pada tahun 1826, ketiga-tiga wilayah ini iaitu Pulau Pinang, Melaka dan Singapura yang disatukan di bawah pentadbiran British dan dikenali sebagai negeri-negeri selat. Pada awalnya, negeri-negeri selat diletakkan di bawah pengawasan Syarikat Hindia Timur British, tetapi pada tahun 1867, pentadbiran negeri-negeri selat dipindahkan terus kepada pejabat tanah jajahan British di London, menjadikan negeri-negeri selat sebagai sebuah kolonial mahkota British. Pulau Pinang merupakan ibu negeri pertama bagi NNS. Akibat Pulau Pinang menunjukkan tanda-tanda kemerosotan sehingga tidak mampu membiayai pentadbirannya menjelang tahun 1830-an, pihak British memindahkan ibu negeri NNS ke Singapura pada tahun 1832 selaras dengan kemajuan dan kepesatan negeri tersebut. Kepentingan negeri-negeri selat terletak pada kedudukannya yang strategik sebagai pusat perdagangan antara timur dan barat. Singapura khususnya menjadi pelabuhan antarabangsa yang paling penting di Asia Tenggara. Negeri-negeri selat juga merupakan asas bagi British untuk mengembangkan pengaruh mereka di Tanah Melayu, termasuk melalui perjanjian seperti Perjanjian Pangkor 1874 yang membuka jalan kepada pembentukan sistem residen di negeri-negeri Melayu. Seterusnya, British mula meluaskan kuasanya melalui pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Selepas berjaya menduduki Perak melalui Perjanjian Pangkor 1874, British berusaha meluaskan pengaruhnya ke beberapa negeri Melayu lain. Setelah British berjaya meluaskan kuasanya ke beberapa negeri Melayu, negeri-negeri Melayu bersekutu ditubuhkan pada tahun 1896 iaitu hasil daripada inisiatif British untuk menyatukan beberapa negeri Melayu yang berada di bawah pengaruh mereka. Negeri-negeri Melayu bersekutu terdiri daripada Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Pembentukan ini berlaku selepas British berjaya campur tangan dalam hal ehwal pentadbiran negeri-negeri tersebut melalui sistem residen. Sistem ini meletakkan residen British sebagai penasihat kepada Sultan dalam semua perkara kecuali hal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Tetapi dalam amalan residen sering memegang kuasa yang luas dalam pentadbiran negeri. Proses pembentukan negeri-negeri Melayu bersekutu. Perak 1874. British mula campur tangan di Perak melalui Perjanjian Pangkor 1874 yang menamatkan konflik perebutan takhta di negeri itu. Perjanjian ini melantik G.W.W. Bush sebagai residen pertama di Perak, menjadikan Perak negeri pertama yang berada di bawah sistem residen. Namun, campur tangan Bush yang terlalu mendalam dalam urusan tempatan mencetuskan penentangan dan akhirnya pemudahan beliau pada tahun 1875. Walaupun terdapat tentangan, British berjaya menegakkan sistem residen di Perak selepas itu. Seterusnya, Selangor pada tahun 1874. Pada tahun yang sama, British juga campur tangan di Selangor akibat pergolakan dalaman dan serangan lanun yang mengancam kestabilan negeri serta perdagangan. Pada waktu itu, Selangor mengalami kesengketan menyebabkan ketidakstabilan politik. Selain itu, kedudukan Selangor sebagai pengeluar utama biji timah menjadikan negeri ini penting kepada kepentingan ekonomi British.
Frank Swettenham dilantik sebagai Residen Selangor untuk menguruskan hal ehwal pentadbiran. Kemudian, Negeri Sembilan 1889. Negeri Sembilan ketika itu merupakan gabungan beberapa wilayah kecil atau luak yang dipimpin oleh undang, iaitu pemimpin tempatan, dan yang tuan, iaitu pemimpin tertinggi. Kawasan ini kerap mengalami konflik dalaman antara ketua-ketua tempatan. Pada tahun 1889, British campur tangan untuk menamatkan pergolakan politik dan memperkenalkan sistem pentadbiran yang lebih terpusat di bawah seorang residen British. British menyusun semula Negeri Sembilan di bawah satu pentadbiran yang diketuai oleh Yang Tuan Besar, iaitu Raja, yang mengawal semua luak, manakala undang-undang tempatan diurus oleh undang. Negeri Sembilan kemudian menjadi sebahagian daripada Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 di bawah naungan Yang Tuan Muhammad. Akhir sekali, Pahang 1888. Pahang mengalami masalah kewangan yang serius pada akhir abad ke-19, ditambah pula dengan kekacauan dalaman dan kelemahan pentadbiran. British menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk campur tangan dalam pentadbiran Pahang. Pada tahun 1888, Sultan Ahmad yang sedang menghadapi masalah dengan pembesar-pembesar tempatan menerima bantuan British dengan syarat seorang residen British dilantik untuk membantu dalam pentadbiran. Walaupun pada awalnya Sultan Ahmad keberatan untuk menyerahkan kuasa, beliau akhirnya terpaksa menerima nasihat British bagi menstabilkan negeri. Pahang kemudiannya menjadi sebahagian daripada Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 dan diletakkan di bawah pentadbiran Residen British seperti negeri-negeri lain. Pembentukan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Selepas pengenalan sistem residen di setiap negeri tersebut, British mendapati sistem pentadbiran yang berasingan di setiap negeri tidak efisien. Oleh itu, melalui cadangan Sir Frank Swettenham, Negeri-Negeri Melayu Bersekutu ditubuhkan pada 1 Julai 1896. Empat negeri ini iaitu Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang digabungkan di bawah satu pentadbiran pusat yang diketuai oleh seorang Residen Jeneral. Pertumbuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu membolehkan British mengawal ekonomi dan politik dengan lebih berkesan, khususnya dalam memaksimumkan hasil biji timah dan getah. Sistem ini juga memberi keuntungan besar kepada British walaupun kuasa politik dan autonomi Negeri-Negeri Melayu menjadi semakin terbatas di bawah pengaruh mereka. Akhir sekali, British meluaskan kuasa mereka melalui Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu merujuk kepada beberapa negeri di semenanjung Tanah Melayu yang tidak berada di bawah pentadbiran langsung British pada awal abad ke-20. Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu ialah Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu dan Johor. Negeri-negeri ini tidak menandatangani Perjanjian Persekutuan 1895 yang menubuhkan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Namun begitu, mereka mempunyai perjanjian tersendiri dengan pihak British yang seringkali melibatkan penasihat British yang mempunyai kuasa tertentu tetapi tidak sekuat pengaruh residen di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Campur tangan atau perluasan kuasa British dalam Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu berlaku secara lebih berhati-hati dan bertahap jika dibandingkan dengan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Campur tangan British di Negeri-Negeri Melayu Tidak Bersekutu untuk meluaskan pengaruhnya, iaitu di Kedah. Kedah menjadi sasaran British selepas ia berada di bawah ancaman Siam. Pada tahun 1909, perjanjian Bangkok antara Siam dan British menamatkan kekuasaan British ke atas Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. British mula menghantar seorang penasihat British ke Kedah pada tahun 1909. Sultan Kedah masih memerintah tetapi British mempunyai kawalan besar dalam urusan keuangan dan pentadbiran negeri. Seterusnya di Perlis. Seperti Kedah, Perlis di bawah pengaruh Siam sebelum perjanjian Bangkok 1909. Selepas perjanjian itu, Perlis turut menerima seorang penasihat British. Perlis tidak mempunyai sumber asli yang banyak, jadi pengaruh British di Perlis tidaklah sekuat seperti di negeri lain. Namun, mereka tetap mengawal pentadbiran melalui penasihat British. Kemudian, di Kelantan. Kelantan juga di bawah pengaruh Siam sebelum tahun 1909 mengalami nasib yang serupa dengan Kedah dan Perlis selepas perjanjian Bangkok. British memperkenalkan penasihat kepada tahun yang sama, tetapi Sultan Kelantan masih diberi kuasa dalam beberapa aspek pentadbiran tempatan. Namun, British mempunyai pengaruh dalam dasar-dasar ekonomi dan keuangan negeri. Terengganu menolak sebarang campur tangan luas hinggalah pada tahun 1919 apabila ia dipaksa menerima penasihat British selepas British memberikan tekanan melalui pelbagai kaedah diplomatik. Sebelum itu, Terengganu sangat berhati-hati dalam berurusan dengan British. Walaupun Terengganu menerima penasihat British, negeri itu mempunyai sentimen anti-British yang kuat, terutamanya kerana beberapa golongan ulama dan rakyat tidak berpuas hati dengan campur tangan asing.
Akhir sekali Johor. Johor merupakan negeri yang paling lama mengekalkan kemerdekaan relatifnya. Sultan Abu Bakar dari Johor berjaya menguruskan hubungan dengan British dengan baik, menyebabkan British menahan diri daripada campur tangan secara langsung dalam urusan Johor. Namun, pada tahun 1914, selepas kemangkatan Sultan Abu Bakar, Johor menerima seorang penasihat British. Walaupun begitu, Johor tetap mempunyai pentadbiran yang lebih bebas berbanding negeri-negeri lain kerana Sultan Johor mempunyai hubungan rapat dengan British. Strategi British untuk meluaskan pengaruhnya di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. British menggunakan strategi diplomatik dan ekonomi untuk memperluaskan pengaruh mereka di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Mereka tidak menggunakan kekerasan seperti di negeri-negeri Melayu bersekutu, tetapi lebih kepada perjanjian bilateral dengan Siam. Contohnya Perjanjian Bangkok 1909 untuk mengambil alih kawalan dari Siam. Seterusnya, penghantaran penasihat untuk mempengaruhi dasar-dasar negeri. Akhir sekali, tekanan ekonomi dan politik yang memaksa sultan-sultan menerima kehadiran penasihat British. Secara keseluruhannya, British berjaya memperluaskan kuasa mereka di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu dengan cara yang lebih diplomatik tetapi memastikan mereka mempunyai kawalan terhadap aspek-aspek penting seperti kawalan dan urusan luar negeri. Hasil daripada peluasan kuasa British di tanah Melayu telah menyebabkan rakyat tempatan hidup dalam keadaan sengsara. British telah mengaut banyak hasil bahan mentah yang ada di tanah Melayu seperti biji timah dan getah. Sultan-sultan juga telah hilang kuasa akibat British yang telah ambil alih dalam pentadbiran. Kuasa-kuasa sultan hanya terhad kepada hal ehwal keagamaan dan adat istiadat Melayu. Jadi, sultan juga tidak dapat membantu rakyat mereka akibat kuasa British yang lebih besar daripada sultan sendiri. Tindak balas masyarakat tempatan terhadap penjajahan British. Faktor kebangkitan masyarakat tempatan. Faktor kebangkitan penentangan terhadap British adalah disebabkan oleh penentangan masyarakat tempatan terhadap penjajah British dimulakan oleh pemimpin tempatan. Penjajah di tanah Melayu telah menggugat kuasa dan kedudukan pemimpin setempat dan seterusnya menyusahkan kehidupan masyarakat setempat. Satu daripada sebab-sebab penentangan masyarakat adalah disebabkan kuasa mentadbir pembesar telah tergugat. Selain itu, pembesar kehilangan hak dan kuasa memungut cukai. Seterusnya, British campur tangan dalam adat resam tempatan. Daripada faktor-faktor tersebut, kita dapat mengetahui bahawa tujuan utama penentangan pemimpin tempatan adalah untuk mengembalikan kedaulatan kuasaan kedudukan sendiri bagi mempertingkatkan kehidupan rakyat tempatan. Pemimpin tempatan yang membangkitkan penentangan rakyat tempatan lalu bersama-sama menentang penjajahan British di tanah Melayu. Tokoh yang pertama ialah Dul Said. Faktor penentangan Dul Said adalah untuk mempertahankan kemerdekaan Nanning, menentang bayaran cukai dan menentang pelaksanaan undang-undang British. Latar belakang Dul Said. Nama sebenar beliau ialah Abdul Said. Beliau dilahirkan pada tahun 1773 dan meninggal dunia pada tahun 1869. Beliau merupakan tokoh yang gagah dalam mengukir sejarah negeri Melaka. Beliau merupakan keturunan Semelenggang. Beliau juga dilantik sebagai penghulu Nanning yang ke-9 pada usia 26 tahun. Dul Said menjadi pemimpin yang dihormati di kawasan tersebut menurut Nur Aini Muhammad 2017. Faktor penentangan Dul Said. Dul Said memimpin perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Nanning terhadap penjajahan British. Beliau menolak dakwaan British yang menyatakan Nanning sebahagian daripada Melaka berdasarkan perjanjian British Belanda. Dul Said memandang Nanning sebagai negeri yang bebas dan menolak keterikatan kepada undang-undang yang dikenakan oleh British menurut Siti Maisarah Bakar dan Zulkarnain Abdul Rahman 2017. Penentangan Dul Said juga berakal daripada penolakannya untuk membayar cukai yang ditetapkan oleh British. Penaklukan Melaka oleh British pada tahun 1829 memaksa Nanning membayar cukai sebanyak 1/10 daripada hasil pertanian serta hasil padi sebanyak 400 gantang setiap tahun, menandakan Nanning sebagai wilayah jajahan mereka. Dul Said menentang pelaksanaan undang-undang British yang melarang penghulu membicarakan kes jenayah. Beliau menganggap undang-undang tersebut mencabar adat resam Melayu dan menggugat kuasa serta kewibawaannya sebagai pemimpin. Meskipun diugut akan kehilangan jawatan jika tidak memenuhi arahan British, Abdullah Zakaria Ghazali 1985, Dul Said tetap bertindak sebagai pengadil dalam satu kes pembunuhan di Nanning. Seterusnya, perjuangan Dul Said terhadap masyarakat tempatan.
Perjuangan Dole Said mencapai kemuncaknya dalam pemberontakan Dole Said atau dikenali sebagai pemberontakan Naning pada tahun 1831 hingga 1832. Beliau memimpin pasukan pemberontakan Melayu dari pelbagai daerah dalam pertempuran sengit menentang pasukan kolonial British. Perpaduan dan sokongan daripada orang Melayu lain memainkan peranan penting dalam kejayaan perjuangan Dole Said. Dole Said mempertahankan hak-hak Naning dan isu cukai dan menentang pengambil alihan tanah oleh pemerintahan kolonial. Walaupun akhirnya pemberontakan dipadamkan oleh tentera Inggeris, perjuangan Dole Said memberi inspirasi kepada masyarakat tempatan untuk melanjutkan perjuangan untuk menentang penindasan. Perjuangan Dole Said merangsang semangat nasionalisme dan kesedaran akan hak asasi manusia. Walaupun tewas akhirnya, perjuangan beliau meningkatkan impak yang positif dalam mempertahankan kedaulatan negara dan menginspirasi semangat nasionalisme dalam kalangan masyarakat. Sejurus sahaja Dole Said menyerah diri, beliau diberi pencen sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Ketokohan beliau memastikan kesejahteraan penduduk tempatan, sementara kisah perjuangannya tetap diingat sebagai simbol keteguhan hati dan keberanian dalam menentang penjajahan. Tokoh tempatan seterusnya yang menentang penjajahan British ialah Tok Janggut. Perjuangan Tok Janggut. Tok Janggut merupakan seorang wirabangsa yang gugur pada tahun 1915 dalam pertempuran menentang campur tangan British dan pemberlakuan cukai pertanian yang tidak munasabah terhadap penduduk Pasir Putih Kelantan. Menurut Nik Anwar Nik Mahmud 1999, dengan keberanian dan kebengisan Tok Janggut, beliau dianggap sebagai ketua oleh penduduk kampung. Kebangkitan Pasir Putih pada 1915 ini telah dipimpin oleh Tok Janggut dan mendapat sokongan padu daripada Engku Besar Jeram Tuan Ahmad. Dari segi kepimpinan, kebangkitan ini adalah berbeza dengan gerakan tentangan lain di tanah Melayu kerana ketuanya adalah orang biasa tetapi disokong oleh keturunan bangsawan. Pemberontakan Tok Janggut menentang British adalah lambang penentangan penduduk tanah Melayu terhadap kehadiran British yang ingin menguasai negeri-negeri Melayu. Ni Anwar 1999 telah merumuskan Tok Janggut dan pengikutnya bukan menderhaka tetapi berjuang kemerdekaan. Punca penentangan Tok Janggut ada disebabkan beberapa faktor. Faktor penentangannya adalah disebabkan oleh sistem cukai yang membebankan. Pada tahun 1915, pihak British memperkenalkan peraturan cukai dan mewajibkan golongan petani untuk membayar cukai tanah. British juga memperkenalkan cukai-cukai lain yang amat membebankan kerana cukai tersebut dikenakan berdasarkan jumlah hasil yang diperolehi. Penindasan melalui kutipan cukai yang tinggi semakin memperhebat kemarahan orang Melayu. Awalnya, Tok Janggut dan pengikutnya membayar cukai walaupun tidak berpuas hati. Namun, kekacauan bermula apabila pejabat jajahan mengambil masa 3 hari untuk mengutip hasil kerana hanya ada seorang petugas yang menukarkan penduduk kampung. Beliau kemudiannya memutuskan tidak membayar cukai dan memulakan kempen penentangan. Banyak penduduk yang menyokong Tok Janggut kerana tidak sanggup menanggung derita yang dicetuskan oleh British. Terdapat beberapa kesan buruk daripada penentangan Tok Janggut. Yang pertama ialah memperkukuhkan kuasa British. Selepas penentangan Tok Janggut dipatahkan, pihak British mengambil langkah-langkah lebih tegas untuk mengukuhkan pengaruh dan kawalan mereka ke atas Kelantan serta negeri-negeri Melayu lain. British memperketatkan sistem pentadbiran dan memastikan tiada lagi pemberontakan seperti itu berlaku. Seterusnya, kehilangan nyawa dan harta benda. Penentangan ini menyebabkan kematian Tok Janggut serta ramai pengikutnya, di samping kerosakan harta benda di kawasan Pasir Putih. Ramai penduduk tempatan yang terlibat atau disyaki menyokong penentangan juga ditangkap, dipenjara atau dihukum. Seterusnya, penegasan cukai dan dasar pentadbiran British. Selepas penentangan ini, British semakin tegas dalam melaksanakan cukai dan undang-undang mereka. Masyarakat Melayu terpaksa menerima sistem pentadbiran British walaupun ada rasa tidak puas hati terhadap dasar-dasar mereka termasuk cukai tanah dan peraturan-peraturan baru. Namun, terdapat juga kesan baik daripada penentangan Tok Janggut seperti dapat menyemarakkan semangat kebangsaan. Walaupun penentangan Tok Janggut gagal, ia meninggalkan kesan jangka panjang dalam menyemarakkan semangat kebangsaan dalam kalangan orang Melayu. Tok Janggut dilihat sebagai pejuang yang menentang penjajahan asing dan mempertahankan hak tanah air. Penentangan ini menjadi inspirasi kepada generasi pejuang kemerdekaan yang kemudiannya menuntut kebebasan daripada penjajah. Seterusnya, kesedaran tentang pentingnya perpaduan. Penentangan ini juga memberikan pengajaran kepada masyarakat tempatan bahawa tanpa perpaduan yang kukuh, sukar untuk menentang penjajahan asing. Ia menekankan kepentingan strategi yang lebih tersusun dan kerjasama yang lebih baik dalam kalangan penduduk tempatan untuk mencapai matlamat yang lebih besar. Akhir sekali, Tok Janggut sebagai simbol perjuangan.
Walaupun pihak British cuba untuk melabelkan Tok Janggut sebagai penderhaka, beliau kemudiannya dikenang oleh masyarakat Melayu sebagai seorang pahlawan yang berani. Penentangan ini mencatat Tok Janggut dalam sejarah sebagai ikon pejuang melawan penindasan penjajah. Tokoh tempatan yang menentang penjajahan British yang seterusnya ialah Datuk Bahaman. Perjuangan Datuk Bahaman. Datuk Bahaman merupakan seorang pahlawan Melayu terkemuka di Pahang, Tanah Melayu semasa zaman pendudukan British. Nama sebenar Datuk Bahaman ialah Abdul Rahman bin Tuanku Iman Noh. Beliau lahir pada tahun 1838 dan meninggal dunia pada tahun 1977 pada usia 139 tahun. Beliau merupakan salah seorang orang besar bagi Sultan Pahang dan berpengaruh di kawasan Samantan Pahang. Datuk Bahaman memimpin pasukan Pahang untuk membantu Tengku Pudin dalam perang saudara di Kelang Selangor. Selepas kematian orang kaya Indra Segera, Datuk Bahaman telah dilantik oleh Sultan Ahmad sebagai orang kaya termalu. Dengan pangkat tersebut, Datuk Bahaman setaraf dengan orang besar berempat dan sering diajak berunding oleh Sultan Ahmad. Permulaan penentangan Datuk Bahaman. Peristiwa pemberontakan Pahang yang berlangsung sebanyak 2 siri antara 1891 hingga 1895 menurut Aminah 2019. Peristiwa ini merupakan penzahiran perasaan anti penjajah rakyat Pahang terhadap kehadiran penjajah British di negeri Pahang. Perjuangan ini dipimpin oleh Datuk Bahaman dan diikuti oleh ramai lagi pejuang Pahang seperti Tok Gajah, Mak Kilau, Mak Lela dan lain-lain. Punca penentangan Datuk Bahaman. Tindakan kolonial British yang awalnya menggunakan tipu helah ke atas Sultan Pahang dengan mengatakan bahawa Sultan harus bertanggungjawab atas kematian seorang rakyat British di negeri itu. Hal ini menyebabkan Sultan terpaksa menerima residen British di Pahang, sekaligus menunjukkan berlakunya campur tangan British dalam pentadbiran negeri Pahang termasuk kawasan Samantan yang dikawal dan diurus oleh Datuk Bahaman. Ketidakpuasan terhadap penjajahan yang dilaksanakan mereka telah merugikan penduduk tempatan dari aspek termasuklah politik, ekonomi maupun sosial, menurut Nur Aini 2017. British juga mengambil hak mengutip cukai daripada penduduk tempatan. Hal ini menyebabkan J.P. Roger yang merupakan seorang residen British di Pahang melantik seorang pegawai magistrat dan pengutip hasil iaitu E.A. Wise untuk mengutip hasil di daerah Temerloh. Hal ini menyebabkan Datuk Bahaman kehilangan kuasa sebagai pembesar dan pemungut cukai di kawasannya kerana diambil alih oleh British. Tindakan British yang telah membina balai polis di Lubuk Tarwa tanpa berbincang dan berunding dengan Datuk Bahaman telah menimbulkan ketidakpuasan hati kerana balai polis yang dibina dalam kawasan beliau. Tindakan tersebut dianggap sebagai menceroboh kawasan dan mengancam kedudukannya sebagai pembesar yang dikenali sebagai orang kaya Samantan di kawasan tersebut. British juga bersikap kurang baik terhadap rakyat tempatan dan bersikap seolah-olah menindas. Tindakan yang dilakukan oleh British seperti penangkapan tanpa sebab, hukuman yang berlebihan atau perbatasan kebebasan dan hak berpolitik yang menyebabkan ketegangan. Tindakan British yang menyebabkan Datuk Bahaman bangkit menentang mereka menurut Samsudin dan Syahizan 2012. Pemahaman politik dan sosial yang tinggi pada diri beliau menyebabkan beliau bersungguh-sungguh dalam penentangan. Pengisahan perjuangan masyarakat tempatan. Datuk Bahaman melancarkan satu serangan tergempar bersama pengikutnya kerana tidak berpuas hati dengan pembinaan balai polis tersebut. Mereka berjaya menguasai balai polis di Kuala Tembeling hasil muafakat penduduk tempatan. Pada tahun 1891, Datuk Bahaman melakukan penentangan secara terbuka. Kenyataan ini dibuktikan melalui peristiwa serangan mengejut ke atas CEB Desborough pada 16 Disember 1891 kerana menangkap 3 orang pengikutnya yang didakwa mengutip hasil hutan tanpa kebenaran. Datuk Bahaman dan pengikutnya menyerang balai polis Lubuk Tarwa sehingga tercetusnya perang. Dalam serangan itu, Desborough telah kalah dan mereka telah melarikan diri ke Temerloh. Pada 26 Disember 1891, Hugh Clifford, pemangku residen British Pahang, telah mengetuai pasukan seramai 200 anggota tentera untuk menawan semula Lubuk Tarwa, tapi mereka tewas dalam pertempuran di Kampung Kelubi yang merupakan kubu kedua Datuk Bahaman menurut Abu Talib 2018. Clifford berundur diri dan meminta bantuan daripada Singapura. Pada tahun 1892, British memaksa Sultan Wan Ahmad menamatkan kebangkitan rakyat Pahang. Kemudian, pasukan tentera yang dinamakan Gerakan Sultan ditubuhkan dan Sultan Wan Ahmad mengetuai. Gerakan tersebut telah berjaya mengalahkan pasukan Datuk Bahaman. Gerakan Sultan telah menawan 11 kubu Datuk Bahaman di Bentong. Pada Mac 1892, Datuk Bahaman berjaya menawan semula Lubuk Tarwa kerana perjuangan beliau menjadi lebih hebat dengan mendapat bantuan daripada Tok Gajah dan anaknya Mat Kilau. Kemudian,
Pada 8 Mei 1892, British sekali lagi menyerang Lubuk Tarwang. Perjuangan Pahang berundur ke Kelantan dan Terengganu. Di Terengganu, ulama Tunku Paluh menyemarakkan semangat perjuangan Pahang dan berjihad menentang British. Pada 14 Jun 1894, Datuk Bahaman dan 100 orang pengikutnya telah menawan Kuala Tembeling dan Jeram Ampal. British bertindak balas dengan menghantar Kolonel Walker untuk menawan semula Jeram Ampal. Kemudian Datuk Bahaman, Tok Gajah dan Mak Kilau berundur ke Kelantan. Peristiwa itu menandakan berakhirnya penentangan masyarakat tempatan terhadap British di Pahang. Usaha untuk menghalau penjajah British di Pahang tidak berjaya kerana penentangan yang dilakukan tidak mempunyai perancangan yang sistematik serta kekurangan bantuan ketenteraan. Penutup. Perluasan kuasa British di tanah Melayu membawa kesan yang mendalam dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya, termasuk perubahan dalam sistem pentadbiran, penguasaan sumber ekonomi dan kemerosotan kuasa Raja-Raja Melayu. Penentangan tokoh-tokoh tempatan seperti Dun Said, Tok Janggut dan Datuk Bahaman mencerminkan usaha gigih masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan dan tradisi mereka daripada campur tangan British. Walaupun kebanyakan pemberontakan ini gagal, ia menjadi asas kepada kesedaran nasionalisme dan perjuangan untuk kemerdekaan pada masa hadapan.